Penglibatan saya di dalam bela diri adalah daripada bangku sekolah lagi. Masa sekitar umur saya 14 tahun. Dan seterusnya melibatkan diri saya di dalam beberapa bagai jenis bela diri, terutama sekali dalam seni silat Melayu, oleh kerana minat saya pada seni dan budaya bangsa saya. Dan ayah pada saya dan keluarga-keluarga memang menggalakkan saya untuk mendalami silat Melayu dan juga seni bela diri, kerana saya ni sebenarnya masa di sekolah kurang bersukan. Jadi inilah cara yang mungkin pada keluarga lebih bagi baik untuk saya untuk melibatkan diri di dalam sukan dan jenis-jenis aktiviti lasak. Silat semerap ini adalah satu budaya yang kita kata ibarat orang bahasa Inggeris kita kata fusion di antara budaya-budaya golongan etnik Melayu di Pulau Pinang. Jadi dia bukan direka oleh sesiapa tetapi lebih pada pengalaman ataupun keraian budaya itu sendiri.
Jadi ini lebih kita kata unik pada Pulau Pinang. Kerana mungkin tiap-tiap bangsa etnik di Pulau Pinang seperti orang Jawa, orang Patani, orang Thai Muslim dan sebagainya semua mempunyai silat. Jadi bila tiap-tiap kenduri nikah ataupun menerima tetamu kenamaan, maka diadakan silat semerap. Selain daripada silat semerap juga dinamakan silat sila, kerana memberi penghormatan kepada pengantin dan juga orang-orang yang datang menziarahi atau melawat pada tempat-tempat itu. Keistimewaan dan kelainan silat semerap ini, kalau kita kaji dan kita perhati dengan betul-betul, dia lebih pada performing art, dia lebih pada persembahan, kerana dia mempersembahkan seni dan juga falsafah, di mana silat semerap ini mempunyai dua pesilat, satu jantan, satu betina, atau satu laki-laki, satu perempuan, di mana lelaki itu akan berusaha untuk memati langkah perempuan itu. Jadi itu yang perempuan berlari, laki-laki mengejar. Tetapi perempuan itu juga menggunakan kaedah-kaedah macam kita kata jinak-jinak lalat, mengejek, mengacah, dan laki-laki ini mesti pamerkan kehebatannya di dalam melangkah tanpa menggunakan kekasaran. Jadi ini yang kita kata keunikan silat semerap itu sendiri. Dan selain daripada itu, banyak falsafah di dalam silat semerap, di mana kita kaji dan kita tahu di mana keutamaan diberi kepada kaum wanita. Jadi kalau kita tengok semerap itu sendiri, hiasannya pada wanita, yang belah wanita itu lebih meriah, lebih cantik dan lebih indah daripada yang laki-laki. Jadi ini adalah yang kita kata kelainan dan keistimewaan silat semerap. Selain daripada itu, dia unik kepada Pulau Pinang itu silat ini. Ya. Keperluan untuk membuat persembahan silat semerap, kalau kita kepada pesilat itu sendiri, dia mesti mahir. Dia mesti mahir bersilat, kerana dalam silat semerap ini dia kena mempamerkan budi pekertinya, dia kena adab dan adabnya yang tinggi, dan dia mesti dah boleh bersilat. Dia bukan baru dalam bersilat, kerana silat semerap tidak boleh menggunakan kekasaran dan pantang pula, orang kata di tempat stirih itu tidak boleh jatuh, tidak boleh terburai ikatan-ikatan sirih pada tempat itu, kerana itu menjadi satu tulah ataupun kita kata satu petanda yang tak baik pada pengantin dan juga pada tetamu kehormat yang datang mengunjung. Jadi itu salah satu daripada keutamaan yang diberi adalah orang yang boleh bersilat, yang mempunyai adat dan adab yang tinggi, boleh mempamerkannya, dan selain daripada itu, dia mesti memahami tentang budaya bermain silat semerap itu. Kerana bila dia melangkah, dia tahu kalau dia tidak guna kaedah yang betul, maka kawan atau lawannya mungkin boleh jatuh tersungkur di dalam gelanggang persembahan itu. Dan kita tak mahu perkara ini berlaku, kerana silat semerap meraihkan budaya, bukan memalukan sesiapa. Ataupun silat semerap itu tidak menunjukkan kehebatan silat, tidak ada menang, tidak ada kalah, kerana yang menang itu tetap wanita, tetap betina, tetap perempuan, dan laki-laki itu menunjukkan kesungguhannya. Kesungguhan sebagai orang kata laki-laki mesti menunjuk kesungguhannya kalau dia betul-betul minat untuk meminang anak dara bersalan. Itu kita kata sebab-sebab ataupun perkara-perkara yang penting di dalam silat semerap. Perkembangan silat semerap, alhamdulillah, bagi pakcik sendiri, pakcik mempunyai peluang yang diberi oleh majikan pakcik masa tahun tengah 90-an untuk mempamerkan silat semerap di dalam satu projek swasta, Penang Culture Center, yang membuat satu restoran istana, Malay Theatre Restaurant, mempunyai tarian-tarian budaya. Dan oleh kerana tuan punya perniagaan itu adalah kawan masa kolej, dia tahu pakcik memang melibatkan diri dalam silat, jadi diberi peluang untuk pakcik mempamerkan silat semerap di dalam projek itu, di dalam Malay Theatre Restaurant. Dan daripada situ dia buat banyak tempahan, dia ambil tempahan untuk buat welcoming. Salah satu tempahan
diberi masa bukanya Kulim High Tech, dan seterusnya kami buat persembahan untuk Sultan Abdul Halim, buat persembahan untuk yang di-Pertua Pulau Pinang, dan juga kita buat untuk Ketua Menteri Pulau Pinang, dan seterusnya begitu. Perkembangannya amat baik, alhamdulillah. Dan juga kita dapat juga tempahan yang diminta oleh mak andam di Pulau Pinang, Batuas, di Perak dan juga di Kedah untuk mempamerkan silat semerap sebagai satu persembahan budaya untuk majlis mereka. Jadi buat masa sekarang ni kita kata perkembangan itu alhamdulillah. Tetapi kita mempunyai pesilat-pesilat yang lama yang bawa ini, tapi kita tengok di dalam orang anak muda, di antara anak-anak muda yang menceburkan diri dalam silat adalah lebih kepada olahraga, tetapi kurang di dalam seni budaya, di dalam seni. Jadi selama kita menceburkan diri kita silat tua di dalam silat semerap atau silat budaya ni, kita buat kerja dan alhamdulillah kita mendapat ahli-ahli di luar daripada Pulau Pinang, di Perak dan juga di Kedah. Dan saya jangka insya-Allah di masa hadapan kita akan mempunyai pesilat-pesilat yang baik, yang hebat, yang boleh mempamerkan silat budaya seperti silat semerap, silat pulut dan sebagainya, insya-Allah.